Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lepas, kita umat Islam seluruh dunia dikejutkan dengan tindakan seorang ahli politik di Sweden yang membakar Al-Quran. Dan beberapa hari selepas itu, jika insiden yang pertama di Stockholm, insiden yang kedua pula di Copenhagen, Denmark, di mana beliau membakar Al-Quran di hadapan sebuah masjid yang dibina ataupun diuruskan oleh orang-orang Islam daripada Turki. Dan perkara ini telah menimbulkan pelbagai reaksi daripada umat Islam dan juga selainnya. Jadi dalam video kali ini saya pun ingin memberi beberapa ulasan sedikit tentang insiden ini. Pertama sekali, kita sebagai umat Islam mestilah memiliki perasaan marah, tidak puas hati terhadap tindakan tersebut. Ini atas dasar keimanan kita kepada Al-Quran, kecintaan kita kepada Al-Quran, dan ia adalah kitab rujukan kita. Maka kita mesti ada at least some sort of feeling. Tak boleh macam biar sajalah, bukan begitu saja, okey? Sekejap, ada orang nak jalan. Okey, itu yang pertama. Tetapi dari sudut lain, ada juga beberapa poin lain yang kita boleh lihat dari sudut lain. Okay? Pertama, membakar Quran itu sesuatu yang salah. Bukan saya nak kata betul, tetapi ada sesuatu yang lain yang kita dapat ambil iktibar daripadanya. Pertama sekali, kita dapat lihat bagaimana adanya masyarakat, bukan semua, tetapi sebahagian masyarakat di negara yang kononnya maju, seperti di Eropah yang kononnya maju, tetapi membuat tindakan yang sangat barbarik, ataupun kita kata tidak bertamadun, uncivilized. Sebab kita umat Islam, kita memang berbeza pandangan dengan agama lain. Bukan sekadar berbeza pandangan, kita tidak mengiktiraf agama-agama lain. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, kita tidaklah membakar kitab-kitab suci mereka. Kita berdakwah kepada mereka. Bahkan mereka yang lebih arif, seperti sahabat saya, Brother Syakiri, Brother Lim Joysin, dan mungkin ada beberapa lain yang saya target, Brother Firdaus Wong, Brother Kamarudin di Penang, kan, mereka berhujah dengan kitab-kitab itu sendiri untuk menunjukkan bahawa dalam kitab itu sendiri ada mesej-mesej yang mentauhidkan Allah SWT. Kita tak bakar kitab. Kita memang tidak mengiktiraf agama lain, tetapi kita ada civilization, kita ada tamadun, ada peradaban di mana kita tidak membakar kitab-kitab orang lain. Jadi di sini satu teguran kepada orang-orang yang menjunjung, orang-orang yang sujud kepada peradaban barat, kononnya maju, kononnya matang, kononnya ini. Lihat bagaimana mereka itu sendiri. Sebab yang membakar ini ialah ketua salah satu parti politik, dan kemudiannya tindakannya itu dilindungi pula oleh pihak polis. Okey, Assalamualaikum. Okay. Tindakannya itu dilindungi pula oleh pihak polis, menunjukkan apa yang dia buat itu benar. Saya faham, mengikut negara mereka ada freedom of speech, kebebasan untuk bersuara. Tetapi bagi kami kebebasan bersuara tidaklah bererti bolehnya menghina ataupun membuat tomahan palsu ke atas individu lain ataupun kepercayaan orang lain dengan cara-cara yang menghinakan. Anehnya, mereka di negara-negara barat ni, mereka ada hukum atau tindakan ke atas apa yang disebut sebagai hate speech, kan? Bahkan kalau kita ada menulis sesuatu hate speech di Facebook ke, di media sosial ke, silap-silap ada yang kena ban untuk sebulan ke apa, kan. Tetapi kalau hate speech tu ataupun hate action ke atas umat Islam, tak ada pula apa-apa tindakan yang dilakukan. Nampak sangat berat sebelahnya, ya. Tetapi poin penting di sini ialah kita umat Islam, we should look good at ourselves, that we are more civilized than them. We do not approve other religion, but we do not burn their holy books. Kita tak membakar kitab-kitab mereka, ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, membakar Al-Quran itu memang salah. Tetapi saya lihat dari satu sudut lain, masih ada manusia di planet bumi ni yang tak kenal Al-Quran, yang tak tahu Al-Quran, ataupun mungkin tahu tetapi tidak mengambil inisiatif untuk membacanya. Okey, jadi apa yang dilakukan oleh ahli politik tersebut, walaupun dia membakar Al-Quran, bagi sebahagian orang, moga-moga ia menjadi secara tidak langsung satu
satu yang akan menyebabkan dia, I want to read this book lah. Why this guy hate it so much to the extent he wants to burn it? I want to read it. I want to have a look at it. Okay. Jadi kita kata membakar Al-Quran itu salah, tapi saya cuba lihat dari sudut lain bahawa ini adalah secara tidak langsung satu iklan juga, di mana dia telah mengiklankan kita Al-Quran. Sebab macam saya kata, ada orang tak kenal Al-Quran langsung, ada orang kenal tapi tak ada ambil inisiatif untuk membacanya. Ini di kalangan orang bukan Islam. Jadi moga-moga insiden ini dapat menjadi satu daya penggerak bagi mereka untuk kitab apa tu ya sampai dibakar tu, marilah saya nak bacanya juga. Okey, jadi moga-moga ada perkembangan yang baik di situ. Baik, seterusnya, membakar Al-Quran ini kita kata kita marah, ianya adalah satu penghinaan terhadap Al-Quran, dan benda-benda seperti ini memang berlaku di kalangan orang-orang kafir ini, dan kita boleh menjangkakannya. Sebelum ini pun bukan sahaja Al-Quran, tetapi mereka melukis kartun-kartun yang tidak baik terhadap Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ialah bagaimana tindakan kita selepas itu. Sebab bagi masyarakat, mereka melihat menulis kartun itu, macam saya kata, okey saja, freedom of speech kononnya, freedom of drawing, freedom of action kononnya. Tetapi apa umat Islam kita buat? Mereka akan judge sebaliknya. Tengok, memang dia orang ni teroris. Tengok, memang dia orang ni pergi buat sekian-sekian tindakan. Maka apa tindakan kita selepas itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk menunjukkan bagaimana sikap kita terhadap tindakan-tindakan provokasi seperti ini. Sebagai contoh, apabila berlakunya pembakaran Al-Quran itu, Alhamdulillah Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan akan mencetak 1 juta Al-Quran untuk disebar-sebarkan satu dunia. Ini satu tindakan yang betul, satu tindakan baik yang kita memujinya. Moga-moga cetakan itu dalam terjemahan Inggeris supaya semua orang boleh faham. Dan saya berharap cetakan Inggeris yang menggunakan terjemahan Inggeris moden, khasnya terjemahan bahasa Inggeris oleh Mohsin Khan. Sebab banyak yang tersebar ialah bahasa Inggeris, terjemahan bahasa Inggeris oleh Abdullah Yusuf Ali. Ini terjemahan yang bagus, terjemahan yang awal, tetapi ia dalam bahasa Inggeris klasik. Oh ye oh believe, oh ye who believe, kan? Saya baca pun macam susah. Jadi moga-moga dapat disebarkan sejuta naskah itu dalam terjemahan bahasa Inggeris terkini supaya lebih mudah difahami oleh orang ramai. Lebih mudah difahami oleh orang ramai, ya. Okey, menyebut tentang penghinaan terhadap Al-Quran ini, kita jangan hanya pandang kepada masyarakat di sana ataupun si fulan itu yang membakarnya, tapi cuba renung diri kita sendiri, apakah kita telah pun memuliakan Al-Quran, atau mungkin kita pun menghina Al-Quran dari sudut lain. Sebab betapa banyak di kalangan umat Islam, tak payah tengok orang-orang lain lah, tengok diri sendiri. Tengok diri sendiri, berapa banyak di kalangan kita yang membaca Al-Quran, ataupun Al-Quran tu disimpan di tempat tinggi sekali ke atas almari, cicak berak, labah-labah buat sarang apa ke tak ada Al-Quran langsung. Kat kampung dulu ada, sekarang dah pindah ke bandar tak ada, kan? Adakah kita membaca Al-Quran itu? Okay. Adakah kita mentadaburnya? Atau Al-Quran itu disimpan saja, kecuali apabila ada orang meninggal dunia, apabila ada orang menghampiri meninggal dunia, yang ini ketika nazak, baru nak baca. Sudah meninggal dunia, baru nak baca. Apabila pergi dikebumikan, baru nak baca. Ataupun bila ziarah kubur, baru nak baca. Dan kemudian baca, bukan seluruh Al-Quran tau. Yang dibacanya satu surah je. Allah SWT mengurniakan kepada kita 114 surah. Yang dibaca hanya satu surah sahaja. Yang ini surah Yasin, yang dibacakan kepada orang yang hampir mati ataupun sudah meninggal dunia. Padahal cuba cari ayat manakah dalam surah Yasin tu. Saya ada sebut beberapa kali dalam video sebelum ini bahawa surah Yasin ataupun Al-Quran ini diturunkan untuk orang yang hidup hatinya. Dan orang yang hidup hatinya sudah tentu jasadnya pun hidup. Buat apa dibacakan untuk orang mati? Tak, kami baca untuk hadiahkan pahala. Cuba tengok dalam surah Yasin sendiri, saya tak nak sebut ayatnya, bahawa di hari akhirat kelak manusia ni tidak akan dizalimi, semua orang akan dibalas berdasarkan amalan dia sendiri. Berdasarkan amalan dia sendiri, bukan amalan orang lain. Okay? Cuba lihat dalam surah Yasin tu sendiri. Sebab kita baca surah Yasin, kita tak tadabbur, kita baca saja, lalu kita membuat apa yang biasa dibuat. Sekejap, ya.
Alright. Jadi bagi saya ini satu bentuk penghinaan terhadap Al-Quran juga. Kita ada phone, saya pun ada phone sekarang ni kan, guna untuk main drone ni. Dalam phone kita macam-macam ada. Sampai kadang-kadang kita pun lupa kita ada install app itu. Macam-macam ada. Tapi aplikasi Al-Quran tidak ada. Kan? Jadi, tapi kan bila tadi saya sebut tentang orang yang membaca untuk yang sudah nazak, yang sudah meninggal dunia, yang sudah dikebumikan apabila ziarah, ada juga yang tak baca Quran. Yang tak baca tu tak semestinya tu orang sunnah tu ataupun nama lain Wahabi tu sebab dia tak baca. Tak semestinya. Ada yang tak baca. Dia tak baca bukan sebab dia tak nak baca. Dia tak baca sebab dia tak tahu baca. Okay? Yang ini pun satu lagi juga. Jadi dia tak baca sebab dia tak tahu baca. Saya zaman dulu lah, saya hadir juga majlis-majlis tahlil, majlis-majlis membaca yasinan apa semua tu kan. Alhamdulillah saya tahu baca walaupun tak perfect. Tapi dengar juga orang sebelah tu dia sekadar ikut je. Dia tak tahu baca sebenarnya, tapi dia ikut je lah sebab baca ramai-ramai kan, dia main ikut je lah, tapi dia sendiri tak boleh sebut word by word. Okey, jadi di kalangan umat Islam ada yang tak baca untuk orang dah meninggal apa semua tu. Bukan sebab dia tahu itu bukan sunnah, tetapi sebab dia sendiri tak tahu baca. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, ayuh jangan kita sekadar melihat orang itu yang membakar Al-Quran, ayuh kita merenung diri kita sendiri juga. Apakah sikap kita terhadap Al-Quran? Apakah kita sudah membacanya ataupun belum? Kalau belum membaca, ayuh kita belajar. Ayuh kita join kelas-kelas membaca Al-Quran. Kelas-kelas membaca Al-Quran di masjid-masjid ataupun di pusat-pusat pembelajaran Al-Quran peribadi, ada yang mengajar Al-Quran dengan tajuk yang betul. Jangan bimbang, jangan malu sebab yang hadir itu pun orang-orang yang sudah berumur. Saya sendiri masa kecil dulu, ibu bapa saya panggil ustazah mengajar di rumah. Saya khatam, tapi tak khatam Quran, khatam mukadam. Okey. Tapi bila saya umur 23, 24, saya pergi belajar balik. Okey, saya pergi belajar balik dan ketika itu saya duduk di Bangsa, di Masjid Abu Bakar As-Siddiq di Bangsa tu kan, bersama orang-orang lain yang hampir atau sudah pun bersara pencen. Jadi kira walaupun saya umur 23, 24, ketika itu saya paling muda lah. Saya belajar balik tajwid, belajar balik cara sebutan kan, jadi kita belajar balik. Itu yang pertama. Yang kedua, ayuh kita mentadabur Al-Quran. Bukan sekadar baca tetapi mentadabur Al-Quran. Macam mana pula nak tadabur? Nak tadabur Al-Quran ni saya recommend, saya sangat-sangat recommend untuk follow saluran YouTube Ghulam Al-Dakwah oleh Ustaz Abdul Mu'in. Beliau ada banyak kelas-kelas, bahkan hampir setiap hari ada kelas, kecuali kalau beliau ada misi dakwah yang lain yang mengajar tadabbur Al-Quran word by word. Okey, dan beliau ustaz sunnah, jangan bimbang, tak akan ada benda-benda khurafat bidaah yang dalam majlis ilmu beliau. InsyaAllah link saya bagi dalam kotak description. Bagi orang yang pertama kali mengikuti kelas beliau, 5-10 minit pertama mungkin agak slow sebab beliau mengulang kaji daripada pelajaran yang lepas. Mungkin agak slow, ataupun slow bagi saya lah sebab saya dah dengar yang lepas, saya dah tahu kan. Tapi bila lepas tu dia masuk tadabbur Al-Quran, maknanya dia di papan elektroniknya ataupun whiteboard, bagi setiap ayat dia terang maksudnya, setiap ayat tadabbur Al-Quran, di situ baru laju dan menarik. Ini bagi pandangan saya lah. Sebab saya bimbang ada orang tengok 5 minit pertama, 7 minit pertama, alah boring lah, tidur lah. Okey. Tengok lepas tu. Bila dia dah ke whiteboard ataupun ke papan elektronik, kita sebut apa? Smartboard ke electronic board ke, di situ baru menarik. Okey, saya bagi satu link dalam kotak description nanti. Sila tonton, kemudian sila follow, dari kita tadabbur Al-Quran. Baik, jadi ini cara kita memuliakan Al-Quran. Kalau tidak dibimbangi, alhamdulillah kita tak bakar Al-Quran. Kalau bakar pun naskah yang dah lama, yang hendak dilupuskan, memang cara ialah membakarnya. Tetapi dibimbangi, kita pun termasuk dalam kategori menghina Al-Quran apabila kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak mentadabbur Al-Quran, dan kita tidak mempraktikkan Al-Quran itu dalam kehidupan harian kita. Kita tidak mempraktikannya. Al-Quran itu macam saya kata hanya menjadi bahan bacaan untuk orang yang nazak, untuk orang yang meninggal dunia, untuk orang yang sudah dikebumikan atau ketika ziarah kubur. Tidak pula untuk orang yang hidup itu sendiri ya. Jadi tuan-tuan dan puan, ayuh kita memuliakan Al-Quran dan ayuh kita memberi respon yang positif kepada orang yang membakar Al-Quran. Bila ada kawan-kawan non-Muslim ke apa ke tanya ke, kita recommend kepada mereka. Sekarang ni tak payah beli Al-Quran, kita recommend kepada mereka untuk muat turun aplikasi Al-Quran, baik untuk Android maupun untuk iOS. Tak apa, persilakan mereka membacanya.
macam saya pernah kata di dalam video saya yang lain, hanya di Malaysia, ustaz-ustaz, ustazah mengajar kalau baca Al-Quran sendiri-sendiri akan sesat. Serata dunia lain, betapa banyak orang membaca Al-Quran yang terjemahan saja, tak ada teks Arab, sebab mereka tak tahu teks Arab, mereka membaca yang terjemahan saja. Kemudian mereka beriman kepadanya dan akhirnya memeluk Islam. Satu dunia, di Australia, di New Zealand, di Amerika, di Kanada, di Brazil, di Europe, baca Quran, mendapat hidayah, memeluk Islam. Hanya di Malaysia, sebab ustaz-ustaz tu sendiri mereka tak kenal Al-Quran, mereka takut orang baca, tanyakan dia orang tak boleh jawab, lalu mereka menakutkan kita jangan baca Quran sendiri-sendiri, nanti boleh sesat. Hanya di Malaysia baca Al-Quran boleh sesat. Satu dunia baca Quran dapat hidayah, memeluk Islam, ya. Jadi ayo kita membaca Al-Quran, kita pun recommend kepada kawan untuk baca Al-Quran, kita ambil sikap yang positif daripada peristiwa pembakaran Al-Quran itu sendiri. Baik, itu sedikit ulasan saya. Moga-moga kita ni benar-benar memuliakan Al-Quran dan tidak pula menghina Al-Quran dalam cara yang berbeza-beza. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.